kita terus pergi ke latihan kendiri 6.2. Okey, latihan kendiri 6.2 ni soalan-soalan yang ada kaitan dengan yang kita nak cari dah. Kita cuba buat lah mana yang kita boleh buat. Okey, baik, kita pergi ke soalan yang pertama 6.2 ni. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah, awak ada buku teks raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, first kali dia minta kod R, sin R dan sebagainya lah. Tapi yang penting dekat sini, sebelum kita buat soalan ni, okey, kita perlu tahu bahagian yang kita tak tahu tu, iaitu QR. Okey, QR maknanya kat sini. Mana pen? Sini. Kita tak tahu. Okey. So, saya perlu besarkan ke? Besarkan sikit. Nampak tak skrin? Okey. Nampak. Macam mana saya nak kira QR ni? Maknanya saya gunakan teorem Pythagoras. Okey. Jadi saya perlu kira untuk dapatkan ni mana pen saya? QR square, okey, tambah ataupun saya buat terus lah 5 kuasa 2 tolak QR ni sama dengan 5 kuasa 2 tolak kuasa 2 macam tu. Okey, yang ni dapat 25, yang ni jadi tolak 2. Kan, betul saya buat? Cuba perhati, betul tak? 5 kuasa tu, Betul. 5 kuasa 2 tu 25. 2 kuasa 2, punca kuasa 2 tu dengan kuasa 2 dineutralkan jadi 2. Jadi 25 tolak 2 jadi 23. Sini QR square, QR square. Jadi QR adalah set 23. Boleh? Jadi kita ada nilai kat sini. Okey, 23. Set 23. Alright. So kita dah ada nilai tu, baru kita boleh buat lah. Jadi kita tengok kod R dulu. Okey, saya tengok soalan A. Kod R. Okey, R kat sini. Ni R. Jadi kita nak sini lah, kod R. Jadi kita tahu rumus kod R ni adalah apa? Rumus dia adalah kod ni 1 per tangent R. Betul? Betul kan? Raise your hand. Awak kena hafal lah. Kod. Kalau awak tak hafal, awak hafal sekarang. Ni kena hafal sekarang. Maksudnya 1 per tangent theta adalah kod. Cotangent kan? Cotangent. Ataupun 1 per cos theta. Ni apa? Second. Okey, second theta lah. Dan satu lagi 1 per sin theta. Apa dia? Cosec. Okey, cosec theta. Cosecant. Cosecant. So, kena hafal ni dulu. Kalau tak hafal, tolong pejam mata hafal sekarang. Okey, tak rugi pun hafal sekarang. So, macam mana saya boleh hafal ni? Saya hafal huruf ketiga. Dah abang minggu lepas kan? Bukan. Ni, huruf ketiga. Huruf ketiga. Maksudnya 1 per tangent, cot. 1 per cos, cos. 1 per cos, sec. 1 per sin, cos. Okey. So, terpulang pada awak nak hafal. Tapi saya hafal macam tu lah. Okey. Dah lah. Hafal lah. Angkat tangan, angkat tangan. Yang dah hafal angkat tangan. Okey, thanks. Oh, dah ramai kan? Ada 14 orang dah. Okey, bagus-bagus. Okey, now saya pergi balik pada soalan 1 per tangent ni. Jadi, kita tahu tangent ni apa? Ni kena ulang kaji juga. Kita kena tahu apa tangent. Tangent adalah kita ada sin. Sin tu ada so O bagi H. Okey, lagi kita ada cos. Apa dia? Adjacent bagi H. Kita ada tangent. Tangent opposite bagi adjacent. Apa so toa cah. Okey, toa so apa-apalah. So toa cah toa so. So saya harap awak hafal ni.
Okey, ni kena hafal ni. Tak hafal ni, memang tak boleh buat apa pun. Okey, tajuk ni tak hafal ni tak boleh buat lah. Okey. So this is very basic. Itu kita belajar masa form apa Form 3 eh. So tu wacoh ni kita belajar lah. Form 3 kan. Okey, jadi untuk dapatkan tangent kita tengok ini pula. TOA, tangent. Jadi sini tangent opposite bahagi adjacent. Okey. Opposite bagi adjacent. Opposite kita punca kuasa 2 ataupun set 2. Okey. Adjacent kita, oh ni bukan, belum lagi buat ni. Ini saya sedang cari tan ah. Maknanya saya kena tulis dekat sini. Dekat sebelah ni. Tan R adalah TOA. TOA kita adalah set bahagi dengan set 23. Okey, adjacent. Jadi yang ni masuk dalam ni. Maknanya 1 bahagi set 2 bahagi 23. Boleh faham tu? Raise your hand please. Boleh. Okeylah, majority yang boleh angkat tangan kat situ. Lepas tu yang ni kalau nak senang, kita tulis je lah jawapan. Put set 23 bahagi set 2 ni lah jawapan akhir. Okey. Ataupun kalau awak blur kat siapa dapat macam tu, 1 ni bahagi kan. Bahagi jadi darab. Darab kita terbalik kan. 23 set bahagi set 2. Okey, macam tu. So darab 1 bahagi ni tukar jadi kepada darab. Darab kita terbalikkan. So dapatlah jawapan ni. Okay, so okay setakat ni kot. Alright. Saya move on ke B. Raise your hand lah. Saya tanya je awak raise your hand. Okay lah tu, saya nampak. Okay lah tu. Kalau memang kerap, raise your hand lah kali ni. Okay, saya padam ni kawasan ni dah tak ada. Bukan tak ada, saya tak ada tempat. So B. B soalan dia apa? Sin square R. Sin square R. Okay, sin square R. Jadi, kita pergi balik kepada yang kita ada ni. Saya padam balik yang kita pakai tadi kat sini. Okay, jadi okay, untuk sin, kita tahu bahawa rumus sin adalah so. Okay, maknanya sekarang awak kena buat macam ni. Opposite bahagi hypotenuse. Okay, jadi saya tulis balik sin square R bahagi opposite. Opposite saya adalah, tapi kita ada square, jangan lupa kat sini square. Jadi maknanya, ataupun saya kena tukar macam ni lah. Sebab ada square tu. Saya kena tukar macam ni. Sin R square. Boleh Maksud dia sama saja. Okay. Faham tu? Sin square R tu sama dengan sin R square. Sama. Okay. Okay, thank you. Yang raise hand tu, thank you. Baik, sekarang ni, bila dia sama, kita ambil jadi sin R lagi sekali. Kita pakai rumus yang kita tadi. So, opposite bagi hypotenuse. Okay. Jadi, opposite kita adalah set 2. Set 2 bahagi hypotenuse 5. Tapi kita ada kuasa 2 kat sini kan. Jadi kurungan kuasa 2. Okey. Jadi kita selesaikan je lah. Kuasa 2 dengan punca kuasa 2 ni hilang lah. Neutral. Lepas tu 5 kuasa 2 jadi 25. Okey. Ni supposed to be a final answer lah. Okey. Boleh? Thank you Fatin. Thank you Iman. Thank you Aziratul. Thank you Aida. Thank you semua orang lah. Okay, ramai dah angkat dah. Okay, thank you. Baik, saya teruskan. Sama mana tak pakai lagi. Kita yang panjang susah lah. Bila dia panjang, dia jadi susah lah konon. Jadi kita pun buatlah ni. C cos R tolak sin R per cosec R. Okay, jadi
nak mudah, kalau tak mau sabar, awak boleh je buat asing-asing. Buat dulu cos R apa dia, sin R apa dia, cosec R apa dia, dapat jawapan awak letak kat situ. Boleh juga macam tu. Ataupun awak buat je kat situ. Tapi boleh buat kat situ banyak lah. Dia jadi, sebab semua jalan kerja awak buat kat situ kan. Jadi dia nampak ni sikit. Tapi yang tu sebenarnya dari segi skema bagus yang serabut tu kan. Tapi dari segi kita senang nak buat, kita senang faham, kita buat satu-satu. Okey, macam cos R kita tak buat lagi, yang cos R tak ada pernah buat lagi. Jadi cos R kita boleh saya pakai pena hitam. So cos R kita tulis kat sini ya. Cos R dia adalah adjacent bahagi hypotenuse. Pecah kan? So adjacent kita adalah 23 bahagi hypotenuse kita 5. Okey, kita dah dapat dah cos R kat situ. Lepas tu sin R. Sin R kita ada kat sini tadi. Ni. Ni sin R kita. Dah kira tadi kan? Okey. So saya tulis balik kat sini. Sin R sama dengan square sert 2 dengan 5/5. Okey, cosec R. Cosecant R. Cosec R. Okey, cosec ni saya beritahu tadi. Apa bagi apa? 1 bahagi dengan apa dia? Sin. Bagi dengan sin. Okey, thank you. Okey, huruf terakhir dia S. 1/sin. Jadi kita kat sini ada sin R. Jadi kita boleh buat dulu yang ni. Maknanya 1/sin theta ni awak boleh tulis 1/5 macam tu. Okey. Lepas tu awak boleh selesaikan, dia akan dapat, terbalikkan je lah. Okey, boleh? Setakat ni okey? Okey, thank you. So cos R, saya masukkan nilai-nilai cos R saya. Yang ni ni cos R. So cos R saya tadi 23/5 tolak 1/5. Okey. Yang ni sin R. Sin R yang ni. Okey. Lepas tu saya perlu per dengan cosec R tu 5 sert 2 bahagi 5 sert 2. Okey. Jadi saya selesaikan satu-satu lah. Yang atas ni sebab base dia sama. Boleh je saya nak orang kata nak buat dulu. Okey, dia jadi, tapi tak boleh kan sebab dia, tak apalah, saya buat macam ni lah. Saya buat macam ni 23. Sekejap saya nak tengok boleh tak, nak explore sikit. Okey, yang ni saya tukar kepada darab. So, saya boleh tukar 2/5. Okey. Jadi saya boleh darab macam tu. Tu apa boleh saya buat sekarang? Semua dah sama dah tu. Sekejap dan ni dia boleh darab 46/5. Yang ni kena buat macam kita belajar cert tahun lepas ni. Ingat tak? Kita kena buat, sekejap saya tengah fikir. Lupa nak buat apa. Dah tertinggal lama cert ni. 23 dengan darab boleh. Dia jadi, sekejap saya tengah duduk nak ingat balik. Yang ni saya boleh tulis sekali. Sana saya tengah duduk ingat balik, tengah cari ilham. Ni boleh tulis sekali.
Okey. Lepas tu dah boleh tulis sekali. Bawah dah sama. Kalau saya faktorkan boleh tak? Boleh tak? Saya cuba faktorkan dulu. Sekejap saya cuba faktorkan. Yang ni jadi 2. Yang ni jadi 23. Tolak 1. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu. Sekejap Saya bawah ni selesai. Bawah 25. Darab je. Yang atas sekejap saya tengah duduk cari ilham ni. Katalah saya kembangkan. Boleh tak? Saya kembangkan. Yes, boleh, boleh. Saya kembangkan. Ni darab ini. Ni darab. Yes, baru lupa. Saya kena anggap dia macam ni. Yes. So, 23 darab 2. Punca. Tolak 2 kali 2. Ya, baru betul. Saya dah lupa. Okay, yang ni sebab set tahun lepas ni. Terlalu lama sangat. 46. Yang ni 46 kan? 46 set tolak yang ni jadi 4 pun jadi 2 je. Okey, yang ni 25. Okey, ni jawapan akhir. Tak boleh buat apa dah. Alright, so sorry saya macam stuck sikit tadi tu, saya tak teringat nak buat macam mana. Okey. So, okey tak? Ada soalan tak? Awak tanya sebab saya pun tadi stuck kat sini. Jadi kalau awak nak tanya, awak tanya sekarang. Okey, boleh faham lah. Ini adalah sebab dia pakai cert tau. Okay, kita pakai cert. Budak form 4 sekarang pun saya tengah ajar tak masuk lagi cert. Duk buat yang benda lain. Belum masuk cert. Jadi saya tak teringat lagi. Kalau saya tengah mengajar cert tu, senang sikit saya nak ingat balik. Tapi sekarang ni tadi saya start tadi sebab saya dah lupa. Tak teringat. Tapi cara dia macam ni lah. Okay. Saya ulang balik. Sebab saya tadi ni slow sikit kat situ. Maknanya sekarang kita dah dapat ni. Kita dah bagi bawah sama. Saya tukar dah darab kita dah darab dengan ni, saya dah terbalikkan dia. Lepas tu, dekat sini yang saya start tadi, patutnya kita kembangkan lah. Saya bagi faktor, dia betul tak boleh faktor, dia kembangkan. Okay, dia kembangkan. Sebab dia tolak kat tengah tu, saya kembangkan. Jadi bila saya kembangkan, saya darab lah punca kuasa 2 ataupun set 2 tu dengan 23. Set 2 darab dengan set 2. Okay, lepas tu 23 kali 2 dapat set 46, tak boleh buat apa dah kat situ. Tolak dengan set 2 kali 2 ni dapat 4, punca balik dapat 2. Okay, 25 lah. So, saya ingat jawapan akhir ni lah. Tak boleh. Cuba tengok jawapan kat belakang. Betul tak? Okay. Saya rasa yang ni lah jawapan dia. Okay. Baik. Betul. Alright. So saya kata tadi soalan ni panjang sikit. Awak boleh buat macam ni saya buat ni. Okay, yang tengah salin lah. Okay. Boleh saya teruskan? Sekejap cikgu nak salin. Okay. Sorry. Ya, Farisha ada apa? Sekejap lah. Dah okey dah? Dah kau buat saja apa? Tadi dah buat dah? Daripada? Buat BM lah. Okay. Okay, dah. Okay, dah lah. Baik, soalan yang mana ni? Soalan nombor 2. Okay, saya kena padam. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 ni. Yang ni dia bagi macam ni. Okay, diberi tan alpha. Ataupun saya sebut A lah senang. Susah sebut alpha, tan alpha 2/3 dan alpha adalah sudut tirus. Cari, okay, yang ni macam ni kita nak kena buat dia first kali sebab dia bagi kita tan alpha ataupun kita kena lukis lah. Okay, kita lukis balik.
kita punya ni. Kita nak lukis kat mana? Lukis kat sini. Awak kena lukis segitiga bersudut tegak. Lepas tu awak tu tan theta. Maksudnya theta tu, theta pula. Tan alpha tu awak buat kat sini lah. Okay, sebab tan tu kita punya rumus adalah opposite bagi adjacent, TOA kan. Opposite bagi adjacent. Dan kat sini adalah 2, di sini adalah 3 lah. Okay, boleh lah? Boleh? Alright, good. Thank you. So, saya tulis kat sini 2, sini 3 lah. Okay, ni awak kena ingat lah. Tan, banyak kali saya cakap lah. Toa, Cah, So. Memang kena ingat lah. Toa, So, Toa, apa benda ni kan. Kena ingat. Dan kita kena tahu kat sini lah. Hypotenuse dia berapa. Nak tahu dia adalah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 sama dengan apa nak buat itu lah. Bulah satu huruf X ke apa ke kan. Katalah saya bubuh X. X square. Jadi kat sini jadi 4 tambah 9. 13. Okey, 13 jadi set 13 lah. Okey, boleh lah. So, X square sama dengan 9 tambah 4, 13. X sama dengan set 13. Jadi, dekat situ, saya boleh tulis kat sini jawapan saya ataupun yang saya carilah set 13. Okey, boleh. Awak biasakan pakai set lah. Awak tangan pergi cari ke tekan kalkulator pula pun jawab set 13 tu. Dapat popular something kan. Kita dah level sekarang, kita level, kita pakai set tu. Kita belajar set dulu itu. Ya, sebab tu kita belajar set. Tujuan dia sekarang ni kita nak pakai lah set-set tu. Kalau awak ingat tahun lepas kita belajar set hukum indeks, set dan logaritma kan. Set sekarang kita tak pakai dah nombor-nombor perpuluhan. Okey, itu kita dah selesaikan dia punya segitiga. Dan kita pergilah soalan dia. 2A. 2A ni dia tanya sin alpha. Okey, sin alpha. Tengok je lah apa yang ada kat sini. Opposite alpha, sin ke soh kan? Opposite bagi hypotenuse. Maknanya 2 bahagi set 13. Itulah jawapannya. Habis cerita. Boleh? Raise your hand kalau awak faham. Okay, thank you. Ramai jugalah majoriti angkat tangan. Iman Muzakir, boleh? Macam tak faham je. Sekejap tengah proses. Okay, proses. Awak nak proses ni maknanya awak kena tengah ingat apa? Tengah ingat soh toa cah tu ke? Yang tu saya ingat dah yang 3 tu. Okay, Tuas sekarang ni. Hotel. Yang ya saya apa ni? Saya tak dapat nak proses apa yang saya dengar. Oh, ya ke? Dia, Saya kalau lost. awak faham soh toa cah tu, ni jawapan dia ni. Ni kan kita nak sin. Sin ni soh. Opposite kita 2, hypotenuse kita set 13. Terus dapat jawapan. Okay, tak apa. Kita biarkan Iman proses dulu. So, B kita ada cos square alpha. So, macam mana tu? Cos square alpha. Jadi, cos square alpha ni sama je. Kita buat macam kita buat yang kita buat macam biasa. Cuma kita letak apa tu? Square tu macam ni. Saya tulis macam ni. Cos alpha square macam tu. Jadi cos dalam ni kita buat macam biasa. Kita cari cos. Lepas tu kita kuasa 2 kan je. Okey. Cos alpha ni maksudnya cah lah. Cah tu apa dia? Adjacent 3. Adjacent Ni adjacent 3 per hypotenuse. Hypotenuse kita set 13. Okey. Lepas tu kita ada kuasa 2. Jangan lupa. Soalan dia ada kuasa 2. Okey. So 3 kuasa 2, 9. 13 kuasa 2, punca kuasa 2, 13 ataupun set 3. Set 13 kuasa 2 dia neutral. So jadi 13. Okay, so jawapan dia sepatutnya yang awak dapat adalah 9 per 13. Okay? Boleh?
Okey, Imam Muzaki dah raise hand tu. Alhamdulillah. Okey, terima kasihlah semua yang angkat tangan. Terima kasih. Baik, saya teruskan untuk soalan C. Tunting kat mana-mana je kan. Tak apa lah kot lah. Yang penting awak salin, awak screenshot ataupun awak salin lah. Terpulang pada awak. So, chord alpha. Okey, yang ni saya beritahu tadi. Awak kena hafal chord, chord second dan second tadi. So, yang ni adalah 1 per, NR tangent. yes, tangent alpha lah. Okey, boleh? Tangent alpha. Baik. Kita ada kira tangent tak? Tak ada. So, tangent kita tengok kat sini lah. Ataupun, oh dia bagi. Ni ha. Kan dia bagi. Okey, jadi awak boleh tulis 1 per tangent adalah 2 per 3. Okey. So, jawapan awak terbalikkan je lah. 3 per 2. Boleh? Okey, Aliana angkat tangan. Okey, thank you. Azira tu okey. Simple je kan? Okey, terima kasih. Yang mana angkat tangan tu menunjukkan awak faham. Bagus. Yang tak angkat tangan, saya anggap awak faham juga. Sebab kalau awak tak faham, awak kena bagi tahu saya. Awak kena on your mic, bagi tahu. Cikgu tu, apa dia benda cikgu buat tu? Cikgu, saya tak faham yang tu. Macam mana? You kena suarakan. Okey? Kena suarakan. Kenapa saya nampak gelap kan? Lampu saya tak cerah muka. Barulah nampak macam pakai krim. Okey. Baik. D. D apa dia? Cosec alpha. Okey, saya bagi awak 1 minute. Cuba buat. Banyak kali dah saya buat ni, awak dah nampak lah sepatutnya. Macam nak buat cosec ni adik-beradik cotangent je. Adik-beradik je. Hmm? Dah. Okey, yang dah angkat tangan tu. Apa jawapannya? Alena. So, siapa boleh? Yang dah dapat jawab apa tu bagi tahu je. Ataupun buat chatting je. Tapi nak tulis jawapan ke chatting ni jenuh juga ni. Ada cert apa bagai. Cakaplah apa jawapan dia. Set 13/2. Yes, thank you Aida. Betul tu. Cert 13/2. Ni tulis cert tu. Okay, good ni. Hai, kesian orang tak ada mic ni. Ada. Apa maksud mic rosak ah? Let awak punya handphone dekat mic tu. Handphone ke awak punya laptop? Aida cerita tahu ya. Aida dia semua cerita dia tahu. Tiba. Oh, laptop rosak. Kalau cucuk ni, cucuk headphone tak boleh? Still tak boleh. Oi. Dahsyat ni. Yang suka karaoke kot. Okey. Gurau-gurau ya. Cosec. Cosec ni tadi 1/sin theta kan? Betul? Theta pula dah. Alpha. Okey, sin theta ada kita kira kat atas ni. Ada tu. Kan? Ada pun. 2 per set 13. So, terbalikkan je lah. Set 13/2. Itulah kawan-kawan kita jawab tadi. Okey, thank you. So, saya teruskan soalan E. Wih, tak mana. Kena padam ni. Sekejap saya padam sekejap. Oh, saya silap hari ni tak ada nak pergi latihan 6.3. Tak apa, kita go through pelan-pelan. Satu-satu kita pergi. Okey, sekarang ni saya nak tengok E pula. Ni soalan E ni.
Okey, awak nampak jelas kat situ. Saya tulis balik ni. E 4 tolak secant square alpha per 2 tolak secant alpha. Okey, yang ni kalau boleh buat tadi, buatlah. Maksudnya awak cari dulu secant tu apa. Dapat jawapan, awak masuk dalam tu. Okey, nak buat terus kat situ pun boleh. Terpulang lah. Okey, so 4 tolak secant. Secant ni adalah apa? Satu, saya tulis kat tepi ni. Secant adalah satu ataupun secant square lah buat penuh. Secant square alpha. Maknanya 1 per cos alpha. Okey. 1 per cos ni, 1 per cos apa dia? Cos. Ada kita kira tadi. Ada cos 2 square tu. Tak apalah, kita pakai balik. Cos maksudnya adjacent bahagi hypotenuse. Iaitu 3 bahagi dengan 13. Alamak, mana tanda per saya? 3 per 13. Kita boleh tulis balik 13, set 13 per 3. Okey, ini untuk set. Tapi sebab kita ada square ni, ingat kita ada square. So, kita kena squarekan dia. Squarekan dia. Jadi, kita akan dapat 13 per 9. Okey, so kita akan dapat, ini untuk square lah. So, kita akan dapat 13 per 9 kat sini. Per 2 tolak secant. Tadi kita dapat dah. Tanpa, awak kata apa? Tanpa kuasa 2 ni ataupun tanpa square tu, kita boleh dapat kat sini. Set 13 per 3. Tu nak macam mana nak buat ni? Sudah. Kita nak buat ni. Okey, so kita boleh atas ni kita boleh buat secara berasingan. Kita dapatkan jawapan kat situ. Lepas tu kat bawah ni kita boleh buat juga berasingan lah, no? So saya buat lah berasingan tu. Saya akan dapat, yang ni saya dapat 36 bawah dia. Ni kali 1, 9 kali 4, 36 lah. 36 per 9 tolak 13 per 9 per. Tu saya dapat, bagilah jawapan terus. 36 per 13 tu dapat 6 tolak 3, 23 per 9. Okey, 23 per 9. Saya tulis tu lah, 23 per 9. 23 per 9 saya dapat yang atas. So, saya buat situ bahagi dengan bahagi. Okey, yang ni pula. Yang ni pun sama. Saya kena dapat 1. 1 kali 3. 1 kali 3. So, saya dapat 6. 6 tolak set 13. Okey, 6 set 13 per 3. Tu saya harap awak nampak saya buat apa. Raise your hand dulu. Faham tak saya buat apa? Saya akan ulang balik. Okey nah? Okey, bagus. Okay, so awak nampak apa saya buat. Sekarang ni, yang ni saya ni ada bahagi besar ni kan. Jadi yang bahagi besar ni kita tukar kepada darat. Maksudnya saya kena buat macam ni lah. So 23 per 9 saya tukar kepada darat. So ni tukar terbalik kan. Jadi 3 per 6 tolak 13. Macam tu. Kita kena tolak dia. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu jawapan akhir kita pun dah tak boleh nak, orang kata nak lebih-lebih sangat. Kita boleh potong je. 3 kali 1, 3 kali 3 macam tu. Atas kekal lah 23 kat atas ni. Ni darat atas ni. So 23 per, apa yang tinggal kat bawah tu? 3, 6 tolak 13. Ini jawapan. Tak boleh, maksudnya tak boleh nak buat apa dah kot. Tak boleh nak diteruskan lagi. So, ini yang jawapan yang paling ringkas yang kita boleh buat. Macam biasalah, soalan yang terakhir selalunya soalan yang kebat sikit lah. Okay. So, okay. Raise your hand please. Okay, saya harap awak sambil saya terang tu, sambil tu awak salin jugalah.
Okey, dalam keadaan yang selesa, duduk apa semua lah. Jangan duduk baring-baring. Saya tengok anak saya tu dah baring dah tu. Nampak tu? Dah menerak dah tu. Dia pun tengah PDPR juga, duduk menerak. So saya harap awak tak macam tu lah. Apa, terasa ke? Untuk anak Okey, sendiri baik. tu. Alright. Saya teruskan dengan soalan 3. 3 dan 4 harap boleh habis lah. Nombor 3, cari sudut pelengkap. So pelengkap ni awak kena ingat yang kita buat tadi, sudut pelengkap ni dia mesti 90 degree, 90 darjah. Okey, 90 darjah. Maknanya sudut pelengkapnya kalau macam 54 tu dah tentulah 90 tolak 54. Okey. Sudut pelengkap maksud untuk melengkapkan sudut tu dia kena cukup lengkap adalah 90 darjah. Itu dipanggil complementary angle kot dalam bahasa Inggeris. Jadi dalam bahasa Melayu kita panggil sudut pelengkap. Jadi untuk dapatkan soalan yang pertama ni sangat senang, 3A. 3A ni sebab dia bagi soalan 54, sudut pelengkap ni maknanya 90 darjah. Okey. Jadi nak dapatkan jawapan 90 tolak saja 54. Okey, dapat 0.46, 8 tolak 5, 3. 36 darjah. Ini jawapan untuk A. Okey, kalau faham angkat tangan. Okey, terima kasih. Very good. So kita pergi ke B. B. B ni kita ada 5 darjah 17 minit 14 saat. Itu dalam bentuk tu. Maksudnya awak boleh tekan kalkulator direct. Awak punya kalkulator kan ada yang atas English tu. Ni awak tengok kalkulator awak ada English kan? Atas dia. Ni kalkulator kelas Swiss lah. Kelas Swiss saya tak tahu yang hitam pun macam tu kot. Saya rasa lah. Boleh confirm dengan saya tak? Betul tak hitam pun macam tu? Tu. Yalah tu. Ya, terima kasih. Betul kan? Jadi kan, awak ambil 90. Mana pen? 90. Awak tolak je macam biasa. 5 darjah, 17 minit, 14 saat. Just tekan saja. Okay, awak tekan saja. Awak akan dapat. Terus kalkulator bagi jawapan 84 darjah, 42 minit, 46 saat. Okay, kalau dapat angkat tangan. Maksudnya awak tekan kalkulator lah tu. Okay. So yang penting dalam kes kita sekarang ni adalah kita perlu ingat apa? Awak perlu ingat sudut pelengkap tu apa? Yes, sudut pelengkap adalah 90 darjah. Kalau tak ingat yang tu memang tak boleh buat lah. Okay, boleh? Dan satu lagi saya nak pesan. Kan? Satu lagi saya nak pesan. Sebab saya tengok yang soalan ketiga tu dia pakai pi per 5 rad. Jadi dia ada dua kaedah lah. Kaedah yang pertama, awak just tukar ni kepada sudut. Betul awak tolak lah. Itu yang paling senang lah. Okay. Awak macam mana awak tukar? Nanti kita try buat juga. Pi per 5 rad ni. Awak darat apa? 180 per pi. Betul dapat apa? Dapat 36. Dapat 36. Jadi katalah awak dapat 180 per pi, awak dapat 36. Jadi jawapan akhir awak 90 tolak 36 lah, betul tak? Dapat 90 tolak 36 dapat apa? 54. 54. Okey, ini pun boleh jadi jawapan lah. Tapi kita ada satu lagi, iaitu kita boleh bagi jawapan dalam bentuk rad juga. Okey, kita boleh bagi jawapan dalam bentuk radian juga. Macam mana? So, awak kena faham bahawa kita punya ni sudut macam ni. Yang ni kosong. Sini 180, sini 90 kan. Dari segi radian, dari segi yang kita buat sebelum ni kalau awak ingat, kat sini adalah pi. Dekat sini adalah 2 pi. Maksudnya satu pusingan adalah 2 pi. 180 pi. Kalau tengah-tengah ni maksudnya pi per 2 lah. Betul tak? Betul tak? Jadi awak boleh, maknanya dengan kata lain, cukup 190 darjah ni adalah pi per 2 in term of radian lah. Maknanya awak boleh pakai pi per 2, just tolak je lah pi per 5. Okay, awak terus dapat jawapan. Okay, tapi awak tak dapat lah 54 darjah, awak dapat dalam bentuk radian, iaitu awak dapat 3 per 10 pi. ni awak kena darat
5. Ni awak darab 2 kan. Yang ni awak darab 2. Yang ni awak darab 5. Jadi awak akan dapat 10 tolak berapa? 5 tolak 2. 5 tolak 2 apa? 3 per 3 per 10 10 pi. pi. Okay. Cuba awak convert 3 per 10 pi ni kepada sudut. Dapat apa? Jarak 180 bagi pi. Dapat apa? Sama tak? Sama ya. Okay. So, nampak So, saya harap awak nampak. Yang ni dalam bentuk radian. Tapi sebab soalan ni bagi radian, awak bagi jawapan radian lah. Itu je lah. Tapi saya risau juga awak tak ingat ke apa ni. Bukan tak ingat apa, awak tak ingat yang ni. Kotak ni. Kotak ni. Kena ingat Nanti kita nak lukis graf lagi. Graf cosine tangent nanti nak kena hafal ni juga. So baik awak hafal sekarang lah. Okay, 2 pi 90 tu pi per 2 dengan 180 tu pi. Okay, kalau dekat sini berapa? Berapa? Okay, berapa? Kira sendiri. Okay, nanti benda tu senang je, nanti awak kira sendiri. Alright, saya pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 4. Wish nak kena padam ni, teruk sangat ni. Okay, baik, soalan nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim, nombor 4. Diberi cos 33 darjah sama dengan 0.839 dan sin 33 darjah sama dengan 0.545. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, baik. Sekarang ni kita diberi, dia bagi yang ni, dia bagi yang ni pun dia bagi. Cari nilai bagi setiap berikut. Jadi kita nak sin 57. Dia nak sin 57 darjah. Kalau awak ingat balik, yang ni kita pakai rumus yang tadi, iaitu kat sini cos 90 tolak theta. Ingat tak saya kata kat awal-awal tadi, yang masuk awal tadi, yang mana kita kena hafal dia secara berpasangan. Ingat tak mana dia? Mana ni bukan buku teks. Ni bukan buku teks. Buku teks, awak tengok kat buku teks awak. Ni. Saya ingat saya suruh awak hafal secara berpasangan. Sin theta sama cos 90 tolak theta. Ingat tak? Okey, angkat tangan kalau okey. Yang ni kita nak kena pakai rumus ni. Okey, thank you. So, rumus ni kita nak pakai sekarang. Ada 6 rumus. Okey, saya cakap kat awak, awak kena hafal dia secara berpasangan. Kalau sin, cos. Kalau cos, sin. Kalau tangent, cot. Kalau cot, tangent. Dia terbalik je. Okey, kalau dia second, dia cosecond. Kalau cosecond, dia second. Okey, so dia berpasangan. Jadi, saya pergi balik kepada soalan. Okey, so apa saya perlu buat sekarang? Saya tulis balik cos 90 tolak theta ni. Tapi theta ni kan dia bagi dah kat situ. Tulislah 57 tu. Ni, yang ni. 57 ni kan. Inilah theta kita. Jadi, 57. Jadi, cos 90 tolak 57 dapat apa? 0 tolak 7, 3. 8 tolak 5, 3. Okey, tu dapat 32. Jadi, yang ni awak tekan je lah kalkulator. Cos 33 ni. Dapat? 0.839. 0.839. Okey, sekejap mas. Saya nak check. Okey, kalau awak tekan sin 57 tu apa memang dah betul lah tu. Okey, cara nak check dia awak tekan sin 57. Dia dapat jawapan yang sama dengan cos 33 tu lah. Betul lah, cara kita buat tu betul lah. Okey. Alright, so B tangent 57. So saya bagi awak seminit untuk awak buat. Lepas tu raise your hand. Buat dulu. Tangent dia punya kawan dia apa?
Dah? Oh, ni Fatin senyap ya. Fatihah left dah, baru nak tanya Fatihah. Akil kenapa keluar masuk? Keluar masuk Akil ada masalah ke? Internet. Internet keluar masuk kan. Kadang-kadang tu lah. Saya pun baru-baru ni jadi macam tu. Okey, baik. Dah. Senyapnya. Aida dapat tak? Alena? Iman? On the way. On the way. Macam nak pergi mana? Okey, baik. Senyap lama sangat. Maknanya saya kena masuk campur lah. Okey, so first kali kita perlu lihat rumus. Tangent ni adik-beradik dia apa? Tangent 57. Rumus dia adalah chord. Tadi saya beritahu kan. Jadi chord. Okey, chord. So, kita nak tulis apa ni? Chord 90 tolak 57. So, dapat chord. Apa ni? 0 tolak 7, 3. Apa? Oh, sama. Chord 33. Awak mungkin start kat sini pula kan? Tak start lagi ni. Chord, apa maksud chord 33 ni? Awak perlu tulis 1 per tangent 33 kan? Okey guys, setakat ni. Angkat tangan. Okey kan? Apa masalah sekarang ni? Awak tak boleh tekan kalkulator time 33 ni. Kenapa kau? Walaupun boleh tekan kalkulator kan. Tapi sebenarnya kita tak boleh tekan kalkulator. Kenapa? Sebab tak bagi. Nampak tu, diberi cos dengan sin je. Mana ada tan? Macam mana awak dapatkan tan? Ada idea? Yang ni satu lagi rumus awak kena hafal. Awak dah hafal tadi. Kalau cosec adalah 1 per sin theta. Kalau secant theta adalah 1 per cos theta. Kalau cot awak hafal tadi 1 per tan theta. Ni awak hafal. Tambah lagi satu. Apa dia? Kalau kita ada tangent theta, tangent theta adalah sin theta bahagi cos theta. Ni kita tambah lagi satu. Okey. Maknanya tangent tu kita boleh pecah lagi. Sin theta bagi cos theta ni kalau awak ingat tahun lepas. Wah, awak tak belajar lagi. Ni sebenarnya kita belajar dalam Math Modern. Okey. Okey, dalam Math Modern kita boleh. Tan theta sama cara hafal dia, saya selalu hafal dia tan sin cos lah. Tan sin bahagi cos. Tan sin cos. Tan sin cos. Cara saya ingat dulu-dulu lah. Tan sin cos. Okey, boleh So, bila awak dapat tan theta ni adalah sebenarnya sama dengan sin theta bagi cos theta. Okey, oleh kerana kita kat sini tan 33, 1 per something, maknanya kat sini kita terbalikkan lah. Maksudnya cos theta per sin theta terbalikkan. Sebab kalau kat sini kita kena tulis macam ni, 1 per sin theta ataupun 33 lah. Apa saya tulis theta lagi. Okey, saya tulis lah. Sin 33 bahagi dengan cos 33. Ni main mana ni? Ni main mana ni? Ni main dari sini rumus. Okey, tan theta adalah sin theta bagi cos theta. Maknanya tan 33 adalah sin 33 bagi cos 33. Dan saya tukar dia macam ni. Sebab dia terbalikkan je. Sebab dia 1 per something kan. Jadi cos 33 bahagi dengan sin 33. Okey, oleh kerana kita nilai ni diberi ada. Okey, nilai ni ada dalam soalan. Kita pakai je lah. Iaitu kita ada cos tadi. Cos 33 tu kita ada 0.839
per sin 33 pun ada 0.5455. So tekan saja kalkulator, awak dapat mana? Dapat berapa? 1.539. Yes, thank you. 1.539. Okay, so dapatlah yang tu. Boleh tak? Faham tak? Ada nak kena ulang mana-mana? Raise your hand please. Okay, thank you. Okay, ramai yang raise your hand. Terima kasih. Kalau tak raise your hand tu nanti kena tengok video balik lah kot. Okay. Baik, C adalah sekali second 57. Soalan dia bagi. Saya nak kena padam lah ni. Okay, dia bagi kat kita C second 57. Okay. Jadi second ni adalah 1 per cos. Tu ada tulis kat sini apa ni? Okay, 1 per cos. Jadi 1 per cos 57 darjah. Okay. Lepas tu nak buat apa? Kita sekarang ni tak ada 57, cos kita 33. Jadi kita kena tulis balik lah. 1 per sin 90 tolak 57. Ni rumus Maknanya 1 per sin 33 lah nak dapat 33 tu. Okay. Lepas tu sin 33 tu ada diberi. Jadi 1 per 0.545. Jadi 1 bahagi 0.545 ni dapat apa? 1.835. Okey. Habis semua soalan dibincang dalam latihan kendiri 6.2. Kalau awak okey, sila angkat tangan. Okey, thank you. Okey, sekarang saya balik ke buku teks. Sebab saya nak masuk latihan kendiri 6.3. Tapi kena bincang dulu sikit. 6.3. Apa kita nak belajar sekarang? Kita nak belajar ni. Ada berapa minit lagi? 10 minit lagi. Tak ada kot. Saya akan bincang je dulu. Untuk latihan tu kita buat minggu depan lah. Hari Isnin. Okey, tengok Menentukan nilai nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Okey. So kita ada beberapa kaedah. Kaedah paling senang guna kalkulator lah. Tekan kalkulator dapat. Dapat. Okey. Jadi nisbah trigonometri bagi sebarang sudut boleh diperoleh dengan menggunakan kalkulator atau perisian geometri dinamik yang lain. Okey. Guna awak boleh download apps apa semua. Walau bagaimanapun terdapat beberapa kaedah lain untuk menentukan nisbah trigonometri. Kita ada berapa banyak kaedah ni? Ada 4 kot. Kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3, kaedah 4. Menggunakan segitiga bersudut tegak. Ini. Dia punya apa? Dalam bahasa yang mudahnya special. Kita panggil apa? Special trigo apa benda. Special lah. Sudut-sudut khas dia panggil. Sudut khas dalam bahasa Melayu. Ni zaman sepatutnya kena hafal ni. Okey, ni kena hafal ni sebenarnya. Nanti saya minta awak hafal. Dia ada kaedah hafal dia. Okey, ni sudut informasi. Selain sudut 30, 45 dan 60, sudut 0, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah juga dikenali sebagai sudut khas. Ini saya sebut tadi ni. Sudut khas ni kena hafal sebenarnya. Kita tak diberi dan kena hafal. Dan ada cara kaedah dia. Dan macam mana kita berdapat ni pun dia ada kaedah kira-kira dia. Cumanya nak tunjuk balik tu, dia nak dapat tu kena panjang lah. Sebab awak nak buat soalan dalam exam, masa kita tak cukup kan. Jadi kalau awak nak lukis balik segitiga tu, nak dapatkan balik dia punya tu, ambil masa lah. Walaupun awak akan dapat jawapan yang betul untuk kita gunakan, tapi dia buang masa. Sebab tu kita hafal. Bila hafal kita boleh pakai terus. Sebab dia dalam kepala, kita hafal, kita boleh pakai terus. Tapi kalau awak tak hafal, awak kena lukis segitiga tu, kena lukis balik, kita cari satu-satu. Okey, dan dalam kalkulator sebenarnya boleh tekan, awak boleh tekan, cuma dia tak sama. So, problem dengan kalkulator ni, contoh
Contoh cos 30. Mana cos 30? Ni saja saya tunjuk. Oh, cos 30. Kalau awak pakai kalkulator ni, okey, saya selalu promosi ni. Awak tekan cos 30 ni, dia bagi jawapan sebiji macam dalam ni. So, tak payah hafal lah. Dia bagi terus set 3 bahagi 2. Kalau awak tekan cos 30. Kalau awak tekan, ada lagi yang dia tak sama. Saya cari sekejap. Cos 45 kot. Ya, cos 45. Okey, yang ada kalkulator ni cuba tekan. Awak tekan cos 45 tak sama. Situ 1 per set 2. Kat kalkulator kita, set 2 per 2. Tapi jawapan dia kalau awak cari perpuluhan dia sama. Perpuluhan dia sama. Kalkulator lebih tepat sebenarnya. Yang ini dia guna segitiga, betul-betul segitiga. Tapi jawapan dari segi perpuluhan, awak tekan S tukar kepada SD, jawapan dekat situ dengan jawapan kalkulator sama. Tapi maksud saya adalah persembahan kalkulator ni. Dengan jawab persembahan dekat buku dia tak sama. Okey. Tapi kalau awak tekan SD, perpuluhan dia sama. Okey. Itu maksud dia. Maknanya kita tak boleh bergantung sepenuhnya juga kalkulator ni sebab dia tak tunjuk appear yang sama macam dekat jadual ni. Okey, ni macam saya punya briefing dululah, briefing sebelum saya masuk minggu depan. Okey, sebab dia ada 3. Yang ni yang keempat. Yang ketiga tadi, dia guna kaedah, ni kaedah sudut tegak ni yang gunakan sudut khas lah. Kaedah yang sebelum tu adalah kaedah menggunakan nilai nisbah trigonometri sudut rujukan. Ni kita selalu pakai sudut rujukan ni, memang kena belajar lah pakai. Jadi mungkin saya akan ajar semua 4-4 ni. Dan okey, oleh kerana masa dah habis, saya nak awak ni macam kerja rumah awak lah. Kerja rumah awak tapi bukan kerja rumah awak kena hantar kat saya. Kerja rumah awak kena study. Okey, boleh Cuba raise your hand, Sat. Faham tak saya cakap apa? Kerja rumah awak kena study. Study apa? Study 4-4 kaedah ni. Okey, good. Okey, sekarang ni kerja rumah awak bukan kena buat kerja, kena study. Study apa? Study kaedah satu ni macam mana. Macam mana nak pakai? Gunakan contoh-contoh ni buat. Okey, awak contoh yang awak tengok ni, contoh 6 ni. Penyelesaian A tak ada masalah, awak tekan kalkulator dapat terus. B ni awak tak boleh tekan terus, second negatif 414 ni awak tak dapat sebab dia radian. Awak kena tukar kepada bentuk radian. Kalkulator kita ada yang hitam ke yang putih ke, yang ni tak kisah sama siapa pun, dia boleh tukar mode radian. Yang kita sekarang ni mode sudut. Awak boleh tukar mode radian. Maksudnya awak tak payah convert lah. Awak tak payah nak darat 180 bagi pi apa semua tu. Sebab dia dalam bentuk radian dah. Boleh buat. Tapi selalunya saya tak ajar sangat lah sebab kalkulator kita macam-macam. Ada orang ni macam ni kan. Jadi saya ajar basic lah. Macam mana kalau tak ada kalkulator kita kan darab dengan 180 bagi pi apa semua. Tapi kalau awak mahir dengan kalkulator, awak boleh tukar mode radian, yang utamanya yang putih ni lah. Yang hitam pun boleh. Awak tukar radian, dia maksudnya dekat atas tu, bahagian yang kecil tu, tulisan kecil, dia akan tukar R. Bentuk radian. Maksudnya awak boleh tekan, awak dapat jawapan yang sama. Kalau awak tekan terus biasa, awak takkan dapat jawapan yang sama. Sebab dia radian. Sebab kita sudut. Okey, tak tukar lagi kepada radian. Okey. Menggunakan bulatan unit. Yang ni awak kena study lebih sikit. Okey, kena study lebih sikit. Saya akan buat betul-betul lah minggu depan. Hari Isnin ni saya akan buat macam mana kita nak tengok ni. Okey, awak study contoh 7 ni. Dan awak study kaedah 3 ni, awak study contoh 8 dan AB ni, dan contoh 9 awak study kaedah 4 menggunakan segitiga bersudut tegak. Dan pada minggu depan, hari Isnin, saya akan bincang ini, semua soalan ni, 1, 2, 3, 4 ni. Sebab 1, 2, 3, 4 ni yang 4 kaedah tadilah. Nombor 1 tu kaedah kalkulator, nombor 2 kaedah bulatan unit, kaedah ketiga tu yang ketiga tadi, yang keempat ni pun sama, menggunakan sudut khas. Okey, so 4-4 ni sebenarnya adalah 4-4 kaedah tadi. Jadi so kita akan buat dalam bentuk soalan. Okey, so kita akan bincang. So kerja awak sekarang, awak study dulu. Maknanya supaya bila kita belajar nanti, awak senang dapat tangkap. Sebab dia agak kompleks juga untuk kita faham dengan mendalam. Baik awak study dulu. Okey. Lepas tu kalau ada masa, latihan formatting ni akan jadi kerja rumah awak minggu depan. Hari Isnin tu. Maksudnya lepas kita buat, saya bincang semua 6.3 ni. Okey. Ni plan saya lah. 6.3 ni. Kita bincang pada minggu depan. Lepas tu, habis je kelas tu, ni kerja rumah awak. 6.2. Okey. Saya bagi tahu siap-siap supaya awak ada plan lah. Ataupun awak ada perancangan awak. So latihan formatting 6.2 ni.
Then hari Jumaat saya masuk graf fungsi, graf nak buat graf. Kalau okey lah, kalau okey. Kalau kita hanya mampu merancang kalau okey tak ada apa masalah, ini plan dia lah. So ingat setakat tu dulu kot hari ni, sudah 10.30. So tolong raise your hand kalau awak faham setakat ni. Okey, terima kasih. Ada soalan tak apa-apa? Tak ada. Okey, so terima kasih. So saya berbangga hari ni kerana awak ramai yang masuk kelas saya hari ni. Alhamdulillah. Saya tak silap saya ingat semua ada, cuma ada yang keluar masuk tu tak apalah. Anggap je awak hadir. So saya ingat saya sudahi dengan surah Al-Fatihah dengan wal as. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. So bye bye. Terima kasih yo. Okay. Bye. Terima kasih Go. Aida tekan gambar Aida. Asyik ke? Oh. Lupa. Wah, boleh tu. Bye yo. Okey, bye. Terima kasih. Sama. Bye bye semua. Baik Go. Bye.